Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zaki bin Muhammad Azam, nombor matrik BA 1811025 dari HA18 Kos Geografi daripada Universiti Malaysia Sabah. Yang saya hormati, pensyarah saya iaitu Prof. Muhammad Syauqi bin Muhammad Razi, pensyarah AJ 21003 Empire Uthmaniyah dan Asia Barat moden hingga Perang Dunia Kedua. Pada hari ini saya akan menceritakan siri Perang Salib, kesan kepada pihak Barat iaitu dari segi aspek sosial iaitu agama. Aspek sosial yang pertama iaitu agama. Ajaran agama Islam telah memberikan sumbangan kepada manusia terhadap peradaban tamadun dunia. Agama Islam telah membawa kepada manusia kepada jalan yang benar, iaitu dari segi aspek akidah yang mana manusia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agama Islam mengajarkan manusia untuk melakukan kebaikan dan bekerja dengan ikhlas dalam melakukan segala hal. Agama Islam merupakan agama yang istimewa kerana sesuai dengan peredaran zaman daripada zaman kuno hinggalah zaman moden ini. Hal ini demikian kerana agama Islam boleh dianuti oleh semua manusia tanpa mengira bangsa, geografi, budaya dan tradisi. Islam membentuk manusia yang hebat dari segi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual dalam mempengaruhi kehidupan seharian manusia. Agama Islam mementingkan kepada akidah iaitu hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang esa tanpa menyekutukannya dengan Tuhan yang lain. Agama Islam mementingkan kepada aspek akidah tanpa menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Agama Islam ini membawa satu rahmat yang besar kepada Eropah kerana telah membawa keharmonian dan cara hidup yang berbeza selepas Perang Salib kerana Islam merupakan agama yang kedamaian dan lemah lembut tanpa paksaan. Kedatangan agama Islam di Eropah menyebabkan masyarakat di Eropah tidak lagi terikat dengan sekatan kuasa oleh Pope di Gereja Kristian Rom. Ajaran Islam yang lemah lembut dan menyebabkan segala diplomasi yang berlaku secara paksaan dan kekerasan diubah kepada dengan lemah lembut dan secara diplomasi. Pihak Gereja Kristian menyedari bahawa Perang Salib ini hanya menyebabkan perpecahan dan kemusnahan harta benda serta kehilangan nyawa yang banyak akibat perang yang tercetus. Buktinya dapat dilihat apabila pada tahun 1219 pihak Gereja Kristian telah menghantar Pope St. Francis ke Mesir untuk menghadap Sultan Al-Malik Al-Kamil supaya mereka dapat menyebarkan agama Islam ke negara-negara Arab. Beberapa orang paderi telah dihantar ke negara-negara Arab dengan harapan mereka dapat menyebarkan agama Kristian di negara Arab tersebut. Hal ini disebabkan bagi mengembalikan maruah dan masa depan Gereja Kristian Rom yang semakin lemah akibat Perang Salib yang berlaku. Kesan sosial yang kedua iaitu kesan sosial dari segi bidang masyarakat, kemasyarakatan. Negara Barat telah menerapkan unsur-unsur Islam dalam kehidupan seharian mereka dengan menggalakkan konsep keadilan dalam masyarakat. Konsep keadilan seperti hak kebebasan bersuara serta memberi layanan yang baik kepada tawanan perang serta melindungi nyawa orang-orang yang tidak berdaya seperti kanak-kanak, orang tua dan wanita. Nabi Muhammad SAW dan tokoh-tokoh Islam merupakan ikutan kepada pihak Barat dalam mencontohi amalan baik dalam masyarakat yang harmoni. Contohnya, Sultan Al-Fatih memerintahkan tawanan perang dilayan dengan baik supaya dapat memberikan keamanan kepada mereka yang menginginkan keamanan tanpa kekerasan. Amalan ini diikuti oleh pihak Barat yang melihat bahawa keharmonian dan keamanan dan keadilan merupakan aspek terpenting dalam melahirkan masyarakat yang harmoni. Kesan kepada Perang Salib ini menyebabkan pemikiran masyarakat lebih terbuka dan tidak lagi dikongkong oleh gereja Kristian di Eropah yang melahirkan golongan feudal. Golongan feudal ini berpengaruh dalam meluaskan kawasan-kawasan mereka dalam menjadi tuan tanah. Sistem feudal ini
mempunyai pentadbiran yang tidak berkesan, kerana di mana petani mencari tuan tanah dan mereka terpaksa bekerja dan menjadi hamba untuk membayar cukai. Hal ini menyebabkan golongan petani tidak boleh berpindah dan sentiasa memberikan khidmat sepenuhnya kepada tuan-tuan tanah di bawah pemerhatian raja dan baron. Namun begitu, selepas terjadinya perang salib di mana sistem feudal ini tidak lagi diguna pakai oleh rakyat Eropah disebabkan oleh mereka menyertai perang salib yang di mana raja berkuasa penuh dalam menyuruh rakyatnya mengikuti perang salib tersebut tanpa mengira status dan bangsa tersebut. Hal ini menyebabkan tuan tanah ini terkesan akibat mereka kehilangan petani mereka dan hamba-hamba mereka kerana mereka telah menyertai perang salib tersebut. Kesannya tuan-tuan tanah ini kehilangan pekerja mereka ekoran. Mereka terkorban semasa perang salib dan tiada lagi orang yang mengusahakan kawasan tersebut. Hal ini menyebabkan sistem feudal ini perlahan-lahan hilang dan seterusnya lenyap dan bertukar kepada raja yang berkuasa mutlak. Kesan sosial yang terakhir iaitu kesan sosial dari segi perubahan cara hidup. Perang salib ini telah memberikan kesan dari segi aspek positif yang di mana terjadinya pertukaran ilmu antara orang Islam dan orang Kristian yang sebelum ini merupakan mereka berpecah belah namun bersatu disebabkan ilmu. Hal ini dapat dilihat apabila ilmu-ilmu Islam dibawa masuk ke negara barat seperti pembinaan hospital, reka bentuk bangunan dan kolam-kolam air yang dibina di Syria dengan membawa idea ini ke negara barat. Umat Kristian ini mula meniru cara hidup umat Islam seperti cara pemakanan, kebersihan, cara hidup yang teratur serta cara pemakaian. Cara hidup masyarakat di Eropah juga berbeza kerana mereka lebih menyukai keamanan serta lemah lembut yang diajarkan oleh agama Islam. Idea-idea ini yang ditiru daripada negara Islam ke negara barat dapat dilihat apabila masyarakat barat membawa beberapa jenis-jenis tumbuhan dan tanaman daripada laut Mediterranean seperti tembikai, bawang putih, tebu dan dibawa ke Eropah untuk ditanam supaya dapat mempelbagaikan tanaman mereka di Eropah tanpa perlu lagi ke negara-negara Arab. Perang salib ini memberikan kesan dan pengaruh yang besar kepada umat Islam dan menyebabkan kepercayaan mereka terhadap agama Kristian semakin berkurangan. Umat Islam dan umat Kristian semakin akrab di Eropah dan mereka saling menghormati antara satu sama lain. Hal ini membawa mereka kepada pengajaran iaitu peperangan hanyalah menyebabkan kemusnahan yang besar dan menyebabkan kehilangan harta benda. Oleh itu, masyarakat barat di Eropah menginginkan keamanan dan keharmonian serta lemah lembut yang diajarkan oleh umat Islam supaya dalam membentuk masyarakat yang harmoni serta sejahtera. Sekian, terima kasih.